Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua murid tahun 5. Okey, minggu ni kita bertemu lagi dalam subjek pendidikan jasmani. Namun memandangkan kita ada jadual baru, kita tidak lagi mengadakan PTPR pada PJ pada hari Jumaat, tetapi telah berubah hari pada hari Isnin bermula jam 11.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari sehingga pukul jam 2 petang. Cikgu harap semua murid telah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita masuk pada tajuk Jom Santai. Okey, dalam tajuk Jom Santai ni, cikgu nak menerangkan tentang aktiviti menunjukkan badan. Okey, ini adalah merupakan beberapa contoh aktiviti menunjukkan badan yang awak boleh lihat dalam buku teks awak, buku teks PJ tahun 5, muka surat 61. Okey? Dalam pembelajaran kita pada hari ini, sekarang cikgu akan terangkan dulu beberapa contoh aktiviti menunjukkan badan yang awak boleh lakukan selepas melakukan aktiviti fizikal yang berintensiti lebih tinggi. Okey? Okey, yang pertama kita boleh tengok berlari perlahan atau berjalan perlahan. Okey, ini adalah antara aktiviti yang paling mudah dan senang kita lakukan untuk menunjukkan badan. Okey, selain itu kita boleh juga melakukan beberapa aktiviti regangan. Okey, regangan yang melibatkan otot-otot yang kita gunakan semasa aktiviti fizikal yang kita lakukan. Okey, regangan ni awak boleh pilih bergantung kepada apa jenis sukan atau permainan yang awak jalankan. Okey, kalau lebih pada tangan, okey, awak boleh buat aktiviti apa? Regangan tricep. Regangan otot tricep. Awak boleh tengok gambar yang kedua ni, regangan otot tricep. Okey. Yang ketiga, gambar yang ketiga, regangan otot trapezius. Trapezius ni di belakang awak ni. Dia berbentuk tiga segi, tri. Okey. Ni apa-apa sukan sesuai untuk awak melakukan regangan ni ataupun aktiviti menunjukkan badan ni. Kemudian kita ada regangan otot gastrocnemius, iaitu di bahagian betis awak. Okay, awak kena kenal otot-otot ni. Okay, kemudian otot hamstring, regangan otot hamstring, peha, belakang peha. Dan yang terakhir regangan otot quadriceps, iaitu di hadapan peha. Ini adalah antara otot-otot yang awak perlu kenal semasa tahun 5 ini. Sebenarnya daripada darjah 3, darjah 4 pun cikgu ada sebut. Kalau cikgu ni ajar, cikgu ada sebut otot-otot yang digunakan semasa kita melakukan aktiviti fizikal, aktiviti PJ. Okay, cikgu harap jelas ya. Kalau tak jelas, boleh teruskan ulang video ini. Okey, kenapa kita perlu menunjukkan badan? Okey, cikgu ada beberapa sebab di sini kenapa kita perlu tunjukkan badan. Yang pertama ialah untuk menurunkan suhu badan. Macam yang awak tahu, bila kita buat aktiviti fizikal, suhu badan akan meningkat. Betul tak? Badan kita terasa panas. Jadi, janganlah kita terus stop. Itu yang akan menyebabkan kita rasa sakit-sakit badan lah, sakit otot lah, nak demam lah, macam-macam rasa. Antara sebabnya sebab kita tidak melakukan aktiviti menunjukkan badan. Jadi suhu badan kita kekal panas. Tapi yang ada orang dia tak tahan lepas buat aktiviti fizikal, dia jadi demam ataupun sakit urat lah, macam-macam kan. Okey, yang kedua adalah untuk menurunkan kadar nadi dan kadar pernafasan. Okey, macam kita lepas buat aktiviti berlari contohnya kan, kita boleh rasa kita tercungap-cungap. Antara caranya kita buat aktiviti menunjukkan badan. Ataupun kalau kita belum habis lagi aktiviti, kita boleh tarik nafas dalam-dalam dan lepas. Supaya kadar nadi kita atau kadar pernafasan kita kembali kepada normal. Okay, nadi macam mana nak tahu? Kita boleh cek dua tempat kan, macam cikgu dah jelaskan. Itu di bahagian leher dan di pergelangan tangan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah mendapatkan bekalan oksigen. Okey, supaya dapat dibawa ke seluruh badan dengan lebih berkesan. Bila pernafasan dah normal, kadar nadi dah normal,
jadi oksigen akan dapat dibawa ke seluruh badan, seluruh otot-otot, organ-organ dalam badan kita ni dengan lebih efisien, dengan lebih baik. Macam tu. Okay, yang keempat, bantu otot mengendur dan pulih seperti sedia kala. Okay, bila kita buat aktiviti fizikal, terutama yang berintensiti tinggi, otot-otot kita akan tegang, akan stres. Jadi aktiviti sejukkan badan tadi dan regangan-regangan ringan tadi akan membantu otot-otot ni mengendur dan kembali pulih sedia kala. Okey. Sekarang kita pergi kepada perbezaan antara aktiviti memanaskan badan dan aktiviti menyejukkan badan. Aktiviti memanaskan badan cikgu dah terangkan awak 2-3 minggu lepas. Hari ni maaf ya, aktiviti menyejukkan badan. Okey, tapi di sini cikgu nak jelaskan apa perbezaan dia supaya memudahkan awak untuk menjawab persoalan yang cikgu berikan dalam modul. Okey, aktiviti memanaskan badan dilakukan sebelum aktiviti fizikal, aktiviti larian ke, aktiviti permainan bola jaring ke, bola sepak ke, apa-apa sahaja, tak kira. Mesti kita buat dulu aktiviti memanaskan badan. Manakala aktiviti menyejukkan badan kita lakukan selepas aktiviti yang cikgu sebutkan tadi. Okey, jelas. Okey, yang seterusnya, yang kedua, dilakukan dengan intensiti tinggi. Sebab apa? Sebab kita nak tingkatkan kadar nadi kita. Betul tak? Kita nak tingkatkan suhu badan kita. Kita nak sediakan otot-otot kita untuk aktiviti yang lebih mencabar. Macam tu kan? Kemudian aktiviti menyejukkan badan dilakukan dengan intensiti rendah. Maksudnya kalau berjalan pun berjalan perlahan, berlari pun berlari perlahan, jogging, relax. Sebab tu kadang-kadang kalau siapa yang pernah terlibat latihan olahraga dengan cikgu, lepas aktiviti larian, cikgu akan suruh buka kasut, pergi jalan satu padang, relax, tarik nafas sambil minum air. Okey. Seterusnya yang ketiga, aktiviti memanaskan badan bertujuan untuk meningkatkan kadar nadi. Berbeza dengan aktiviti menyejukkan badan, tujuannya ialah untuk menurunkan kadar nadi. Okey, jelas ya? Okey, yang terakhir, aktiviti memanaskan badan adalah untuk meningkatkan suhu badan, manakala aktiviti menyejukkan badan menurunkan suhu badan. Cikgu sudah jelaskan sebelum ni, cuma ini dalam bentuk jadual dan memudahkan untuk awak lihat apa perbezaan sebenar aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan dengan lebih jelas. Okey. Kalau tak jelas kat sini, awak boleh mesej cikgu, tanyakan apa yang awak tak faham. Okey? Okey. Bila kita dah buat aktiviti fizikal, badan kita akan mengalami dehidrasi. Pernah dengar tak? Dehidrasi. Ataupun dalam bahasa Inggeris, dehydration. Okey. Dehidrasi ni ialah satu keadaan di mana badan kehilangan lebih banyak air. Okey, badan kita kering. Maksudnya kurang air. Okey. Keadaan ini menyebabkan keseimbangan badan terganggu. Dari segi gula, garam dalam badan kita terganggu disebabkan kurangnya air dalam badan kita tadi. Okey. Jadi hal ini akan menyebabkan tubuh kita berfungsi secara tidak normal. Tubuh kita tidak berfungsi secara normal. Okey, itu yang ada orang yang sehingga menyebabkan dia pengsan, kekejangan dan beberapa perkara lagi yang disebabkan oleh dehidrasi atau kekeringan tadi. Okey? Okey. Apabila dehidrasi ini berlaku, darah seseorang akan menjadi lebih pekat. Okey, menjadi lebih pekat. Sebab dia kurang air kan, dia jadi pekat. Bila darah pekat, jantung kita ni perlu bekerja keras. Darah pekat kan? Untuk membawa darah beroksigen ke otot-otot dan organ seluruh badan kita.
Sebab apa? Otot dan organ seluruh badan kita memerlukan oksigen untuk berfungsi dengan efisien ataupun dengan baik. Okey, kalau tak cukup oksigen, otot-otot kita tak dapat berfungsi dengan baik. Okey, jadi rentetan itu suhu badan akan meningkat. Kemudian nadi kita juga akan meningkat sebab jantung bekerja keras kan. Bila jantung bekerja keras, nadi pun akan meningkat. Okey, hal ini akan menyebabkan seseorang itu berasa letih. Okey, terutamanya bila kita terlibat dengan sukan berprestasi tinggi. Macam awak mewakili sekolah dalam pelbagai aktiviti sukan kan. Bila awak dah rasa letih, awak boleh tak main dengan baik? Awak boleh tak perform dengan baik? Tak boleh. Sebab tu kita kena elak dehidrasi. Okey, bila dah letih, prestasi kita pun akan menurun. Jadi kita akan menang ke kalah. Biasanya akan kalah lah kan. Prestasi dah menurun dari biasa. Okey. Apa yang perlu kita buat untuk elak dehidrasi ni? Cikgu nak ingatkan. Okey, apa ni? Botol air kan. Dalam botol air ni ada air. Botol air dan air adalah benda yang penting untuk awak bawa semasa aktiviti fizikal. Tak kira lah aktiviti fizikal di mana-mana. Awak lakukan, botol dan air mesti dibawa. Okey. Sebab cikgu perhatikan murid-murid SKPT ni ada yang memang tak ada botol air. Dia kongsi air dengan kawan. Air yang sikit akan membuatkan badan kita dehidrasi dan akan menjejaskan fungsi tubuh kita. Okey? Sekarang kita beralih kepada tugasan. Okey, tugasan awak adalah melengkapkan modul. Ada 2 muka surat. Muka surat pertama dan muka surat yang kedua. Okey? Cikgu nak awak lengkapkan semua. Kemudian ambil gambar modul yang telah siap. Okey, satu gambar pun tak apa. Hantar pada Google Form yang telah cikgu sediakan. Ikut kelas masing-masing. Okey, lepas dah submit pada Google Form, tugasan awak selesai. Namun jangan lupa minggu depan hantar modul ini untuk semakan. Okey, itu sahaja untuk PDP kita pada hari ini. InsyaAllah semoga PDP kita kali ini lebih baik daripada sebelum-sebelum. Okey, dengan itu cikgu ucapkan selamat menjawab. Teliti soalan dan jawapan dengan baik dan tulis dengan kemas. Jangan lupa tulis nama pada modul awak sebab cikgu akan gunakan tugasan modul awak ni sebagai pentafsiran bilik darjah. Okey? Cikgu akan nilai awak melalui apa yang awak jawab pada modul ini. Okey, cikgu harap awak dapat buat yang terbaik. Itu sahaja untuk minggu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.